Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. So hari ini cikgu nak sambung 5 soalan untuk soalan percubaan Negeri Selangor 2023. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan graf fungsi kuadratik. So dia bagi satu fungsi kuadratik pada kita, x kuasa 2 tolak x tolak 6. Okey, berdasarkan graf fungsi kuadratik, nyatakan paksi simetri di soalan yang pertama. Yang kedua, tentukan titik minimum atau maksimum. Okey, first kali pelajar, kita take note dulu. Bila pelajar dapat satu fungsi macam ni, okey, kita biasakan, kita tulis balik. Fungsi x sama dengan x kuasa 2 tolak x tolak 6. Okey, first kali kita label. Yang depan ni ialah A, yang tengah ni ialah B, yang belakang ni ialah C. C ni ialah pintasan Y. So, pintasan Y dekat graf ni dekat sinilah. Garis yang memotong pada paksi Y. So, yang ni dekat sini negatif 6. Kita boleh take note. Okey, yang kedua kita boleh cari pintasan X2 ni. Okey, so kalau cikgu nak cari pintasan X, mesti X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan kosong. Mesti jadikan dia bentuk am. So, kita buat 2 bracket sama dengan kosong. Okey, dan kita tekan kalkulator lah. Okey, persamaan kuadratik, mod. Okey, cari equation. Okey, tekan anak panah sebelah degree lah. So, tekan 2. So, A dia dekat sini yang kuasa 2 ni. A dia ialah 1. B dia ialah negatif 1. C dia ialah negatif 6. Okey, so kita akan dapat X3, X negatif 2. Okey, kalau X negatif 2, so dalam bracket X tambah 2. X sama dengan 3. So, dalam bracket X tolak 3. So, 2 ni ialah pintasan X. Jadi, dekat sini kita tahu dia negatif 2. Dekat sini nilai dia 3 lah. Okey, kalau dia tanya A dan B. Okey, first kita buat macam ni lah. Okey, seterusnya soalan yang pertama, dia nak paksi simetri. So, paksi simetri X sama dengan negatif B per dengan 2, 2A. Kita just masuk dalam formula dia. Negatif B dia ni ialah negatif 1. Bagi dengan 2, A dia ialah 1 lah. So, kita akan dapat 1 per 2. 1 per 2, X sama dengan 1 per 2. Jadi, 1 per 2 ni ialah paksi simetri. Garisan di tengah-tengah. Okey, kalau pelajar tak ingat formula ni, okey, pelajar juga boleh buat negatif 2 tambah 3 bahagi 2. Sama je jawapan dia, setengah. Okey, settle untuk soalan macam ni. 1 markah lah. Okey, seterusnya tentukan titik minimum atau maksimum. Untuk soalan ni, dia tak ada titik maksimum. Dia ada titik minimum. Paling bawah sekali dekat sini. So, kita dapat tadi X sama dengan 1 per 2. Koordinat dekat sini lah. Okey, kalau kita nak cari titik dia dekat sini, kena cari Y sekali Okey, so macam mana nak cari Y? Kita masuk balik soalan B ni, kita masuk setengah ni dalam persamaan yang asal. So, persamaan asal tu Y sama dengan X kuasa 2 tolak X tolak 6. Masukkan negatif, bukan negatif ni, X ni setengah. So, 1 per 2 kuasa 2. Tolak 1 per 2, tolak 6. Just tekan kalkulator je lah. Okey, cikgu tekan kalkulator. Okey, reset balik. So, bracket 1 per 2. Okey, kuasa 2. Okey, tolak dengan 1 per 2. Okey, tolak dengan 6. So, kita tekan kalkulator je lah. So, akan dapat shift. Cikgu tekan ABC. So, negatif 25 per 4. Negatif 25 per 4. Soalan ni dia nak tentukan titik. So, titik ni. Okey, so titik dia ialah X dia
1 per 2. Y dia negatif 25 per 4. Logik lah dekat sini. Negatif 25 per 4. Okey, settle untuk soalan ni. Masuk nilai dalam formula 1 markah. Okey, jawapan akhir 1 markah. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni soalan penakkulan matematik. Soalan penakkulan ni dia mudah. Okey, first kali kita tengok. Nyatakan akas. Soalan ni dia nak akas bagi penyataan berikut. Seterusnya tentukan sama ada akas tersebut benar atau palsu. Okey, untuk formula dia. Kita take note dulu formula dia IAS. Okey, pelajar yang biasa tengok nota cikgu dia tahulah. Implikasi ni jika P maka Q. Okey, kalau akas kita terbalikkan dia. Jika Q maka P. Okey, so depan ni ialah P, yang belakang ni ialah Q. Ni penyataan dia. Ni penyataan ialah implikasi lah. So kalau akas kita terbalikkan dia. So cikgu tulis kat sini. Jika 2A lebih kecil daripada 6, maka 8 tolak 2A lebih kecil daripada 18. Okey, kita tengok statement ni benar ke palsu. Kita tukar nilai maksudnya, ataupun kita masuk nilai lah. Kalau lebih kecil daripada 6, cikgu andaikan dia 2. A ni ialah 2. So 2 darab 2 dapat 4. 4 lebih kecil daripada 6. Okey, statement ni betul. So, kalau yang kedua, 8 tolak 2 darab dengan 2, 4. So, 8 tolak 4 ialah 4. 4 lebih kecil daripada 18. Statement ni pun betul. So, statement ni ialah benar. So, pelajar tulis benar. Okey, settle untuk soalan ni. Kalau soalan ni 2 markah, statement ni 1 markah. Benar ni 1 markah. Okey, settle soalan B. Soalan A. Kita pergi pada soalan B. Tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat atau lemah, serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Okey, biasanya kalau kita tengok dekat sini, biasa kita akan refer kepada kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey, so kita tengok soalan ni. 10 boleh dibahagi tepat dengan 5. So, statement ni betul. 10 bahagi 5 dapat 2 lah. 20 boleh dibahagi tepat dengan 5. So, ni pun betul. 20 bahagi 5, 4. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 5. Salah ni. Maksudnya nombor genap contoh dia 6. Mana boleh bagi 5? So, pernyataan ni salah. So, bila kesimpulan dia salah, hujah ni lemah. Okey, hujah ni lemah dan tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Okey, pelajar boleh refer dalam buku teks. Okey, kalau hujah dia, kalau premis palsu, premis palsu dia boleh jadi hujah yang kuat juga tapi tidak meyakinkan. Kita tengok nota dia. Okey. Cikgu buka nota sikit lah. Okey, sedikit nota untuk pelajar. So, kita tengok hujah. Hujah ni kita refer kepada kesimpulan lah. Kalau kesimpulan dia palsu, automatik dia lemah dan tidak meyakinkan. Okey. Kalau kesimpulan dia benar, hujah dia kuat. Okey, cuma kita tengok. Kalau semua premis ni benar, dia meyakinkan. Kalau ada premis palsu, dia tidak meyakinkan. Okey, settle soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Jadual 1 menunjukkan tambang bas antara beberapa tempat PQRST. So, PQRST dekat sini tambang, dekat sini laluan lah. Okey, berdasarkan maklumat di dalam jadual, lengkapkan graf berpemberat. Okey, maksudnya kena masuk nilai lah. Dan tidak terarah. Maksudnya tak ada anak panah. Okey, so soalan ni
kita lengkapkan graf ni, kita refer pada jadual lah. Okey, dekat sini dia dah bagi skema jawapan satu. Okey, kita tengok PQ dulu. PQ ni dia dah bagi dah. So, 3.00. Seterusnya kita tengok PR. PS. Maksudnya dia ada PQ, PR, PS. Maksudnya ada 3 out dia. So, mesti guna pembaris. Okey, cikgu buat R kat sini. Cikgu buat S kat sini. Okey, kita masuk nilai. PR 2.50, PS 2.30. Seterusnya kita ada Q kepada R 5. So, Q kepada R kat sini. So, 5.00. Dan last sekali S kepada T lah. S kepada T ikut suka kita. Kita nak buat ke atas pun boleh, ke bawah pun boleh. Okey, so kita ada 4.20. Okey, settle. Soalan ni 2 markah. Ada label sudut, ada label pemberat. So, 2 markah complete. Seterusnya, kita tengok soalan. Seterusnya, lukis satu pokok berdasarkan jawapan anda di 3A. Okey, soalan ni dia minta kita lukis pokok. Okey, maklumat yang paling penting sekali bila kita lukis pokok, gambar dia mesti gambar asal macam ni. So, gambar asal. Okey, kaedah kita nak lukis pokok. Okey, cikgu dah mention. Yang pertama sekali, kira bucu lah. So, bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, bucu dia 5. Yang kedua, ni cara mudah. Cara mudah. Okey, yang kedua 5 tolak 1 lah. So, kita dapat 4. Yang ketiga, kita tengok dia punya tepi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 ditolak dengan 4 tadi. So, dapat 1. Buat apa dengan 1? So, kita buang. Kita buang 1, baru dia jadi pokok. So, kita lukis gambar asal dia dulu. Okey, cikgu lukis gambar asal. Okey, cikgu label T, S, P, Q, R. So, sekarang ni kita nak buang 1. So, buang 1. Buang RQ pun boleh. Buang PQ, PR pun boleh. So, cikgu nak buang yang ni lah. Okey, cikgu buang yang ni lah. Dia tetap jadi pokok. Kalau nak buang yang ni tadi pun tetap jadi pokok. Okey, settle soalan. Soalan nombor 3B. Kat sini 1 markah. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan keempat. Okey, rajah 2 ialah gambar rajah Venn. Menunjukkan bilangan unsur dalam set semester B dan set C. Okey, kita ada set. Dia sebenarnya set A, B dan C ni. Terpotong A ni. Okey, kita ada A. Kita ada B, kita ada C. Okey, soalan yang pertama. Diberi bilangan A sama dengan bilangan B kesatuan C prime. Okey, first kali kita tengok bilangan A dulu. So, bilangan A. Okey, kita ada A kat sini lah A. Okey, 4X tambah dengan. So, 10 tambah 2 tambah 6. So, 16. Okey, ni bilangan A sama dengan bilangan B kesatuan C. Okey, apa maksud B kesatuan C? Semua B, semua C. Kalau cikgu lukis balik, semua B. Okey, semua C. Okey, tapi dia ada prime dekat atas. B kesatuan C, dia ada prime. Ataupun pelengkap. Pelengkap ni yang bukan dia lah. Kalau yang bukan, kita ada 4X tambah 2X. So, 6X lah. So, dekat sini cikgu tulis balik bilangan B kesatuan C pelengkap ialah 6X. Soalan ni nak cari nilai X. So, selesaikan. So, 4X buat pergi sebelah lah. So, 16 sama dengan 6X tolak 4X, 2X. So, X sama dengan 16 bahagi dengan 2. So, kita dapat X tu ialah 8.
Okey, settle soalan ni. 2 markah. Ada nilai kat sini 1 markah, jawapan akhir dia 1 markah. Okey, seterusnya soalan B. Gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set X, Y, Z dengan keadaan set semester. Okey, X kesatuan Y kesatuan Z. Okey, pada rajah ruang jawapan lorikkan. Dia minta kita lorikkan. Okey, yang pertama sekali X kesatuan Z. X kesatuan Z. Apa maksud kesatuan? Semua. Semua X. Okey, cikgu lorik semua Z. Settle. Soalan A settle. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B, X kesatuan Y bersilang dengan Z prime. Okey, first kali kalau ada bracket, kita buat bracket dulu. Okey, dan bila dia minta kita lorik, kita kena bagi nombor lah. Pelajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 di setiap ruang. So, kalau dekat sini, cikgu listkan Y. Y dia 3, 4, 5. 5 bersilang dengan Z prime. Apa maksud Z prime? Selain daripada, ni pelengkap ni ya, selain daripada Z. So, selain daripada Z, kita ada 1, 2, 3, 4. So, nombor yang sama dekat sini, kita ada 3, kita ada 4. So, 3 dan 4 lah. Okey, X kesatuan 3 dan 4. Maksudnya semua X. Okey, 3 dan 4. Mana semua X? So, semua X dekat sini. Okey, termasuk 3 dan 4. Okey, ni ialah gambar dia. Okey, so clear soalan yang keempat. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir untuk hari ini. Soalan yang kelima lah. Soalan yang kelima. Encik Amsyah bekerja sebagai seorang jurutera dengan gaji bersih dia. So, gaji bersih dekat sini 5,500 dan juga menerima sewa bulanan rumahnya sebanyak 500. So, dia ada rumah sewa lah dekat sini. Okey, jadual 2 menunjukkan perbelanjaan Encik Amsyah pada bulan Disember. So, ni ialah perbelanjaan dia. Encik Amsyah ingin membeli sebuah kereta baru dengan harga RM50,000. Okey, dia ingin mengumpul 10% daripada harga kereta untuk membayar deposit dalam masa setengah tahun. Okey, setengah tahun ni maksudnya 6 bulan lah. So, sekarang ni kita kira 10% darab dengan RM50,000. So, kita akan dapat RM5,000 lah. Okey, so sekarang ni dia nak bayar muka RM5,000 dalam tempoh setengah tahun 6 bulan. So, RM5,000 bahagi dengan 6. So, kita akan dapat RM5,000 bahagi dengan 6 bulan. So, dia kena simpan 833.33. 833.33 sen lah. Dia kena simpan banyak ni. Okey. Bolehkah Encik Amsyah mencapai matlamat keuangan? Justifikasikan jawapan anda. Okey, first kali kita tengok dekat sini. Pendapatan dia lah. So, pendapatan kita tahu dia 5,500. 500 campur dengan rumah sewa dia 500. So, pendapatan dia ialah 6,000. Okey, so seterusnya kita tolak dengan perbelanjaan dia. So, perbelanjaan bulanan dia kita tengok. Cikgu tambah semua sekali. Okey, 1,200. Tambah dengan 780. Tambah dengan 500. Tambah dengan 750. Okey, tambah dengan 400. Tambah dengan 550. Tambah dengan 700. Tambah dengan 500. Okey, so ni perbelanjaan bulanan dia 5,380.
So yang ni 5380. So kita tengok aliran tunai dia. So aliran tunai okey sama dengan 6000 tolak dengan pembelanjaan dia 5380. So aliran tunai dia kita tengok 6000 tolak dengan 5380 tadi. So kita dapat 620. Okey, so sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, dia sebulan dia kena simpan 833. Tapi lebihan duit dia hanya ada 620 je sebulan. Bolehkah Encik Ansha mencapai matlamat? Tidak. Okey, kenapa tidak? Sebab aliran tunai positif dia 620 lah. Okey, tidak cukup untuk menyimpan. Okey, tidak cukup ataupun kurang. Kurang dari 833.33 sebulan lah. So untuk soalan macam ni, pelajar kita tengok, ni justifikasi jawapan anda. Kalau tidak ni 1 markah. Aliran tunai ni tidak cukup atau kurang daripada 833. 1 markah, 2 markah. So 2 markah lagi datang daripada perbelanjaan lah. So dekat sini kalau kita bahagi dengan 6 ni 1 markah. Dan aliran tunai dia ni 1 markah. Okey, settle 5 soalan untuk hari ni. So cikgu harap video cikgu membantu. Next, cikgu akan sambung video 6 dan seterusnya. Okey, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.